Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap anak-anak murid semua berada dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah. Selamat datang ke PDPR Ustaz Zam. InsyaAllah kita mulakan dengan sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini 29 hari bulan 1 2021. PDPR Pendidikan Islam tahun 3 bidang akidah ataupun bidang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah untuk mengesakan ilmu, untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, kita tengok apakah objektif pembelajaran di akhir pembelajaran ini nanti, insya-Allah. Okey, murid-murid dapat menghuraikan 4 kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan nama Allah Al-Hakim dengan betul. Apa itu nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim dari sudut erti dan maksudnya? Okey, kita tengok video ini. Ini adalah fenomena detik-detik gunung berapi yang meletus di Gunung Krakatau di Indonesia. Takut kita tengok Okey, kita tengok yang kedua. Ini adalah fenomena aurora. Ni cahaya ni bukan ustaz buat, bukan edit bukan cameraman edit, ni memang cahaya sendiri, cahaya dia dah Okey, kita tengok yang ketiga. Ini adalah detik-detik fenomena gerhana matahari. Ini gerhana matahari. Okey, kita tengok yang ketiga. Ini adalah Bima Sakti ataupun galaksi di luar bumi, di angkasa lepas. Nampak cantik Okey. Okey, kita tengok muka surat 66 buku teks. Okey, murid-murid boleh buka sekarang. Muka surat 66 bidang akidah unit 1. Tajuknya Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, inilah gambar yang kita lihat di video itu tadi, iaitu ni gambar gunung berapi. Yang kedua ini adalah gerhana matahari. Yang ketiga aurora. Dan yang keempat galaksi. Yang ini kita biasa tengok gunung berapi ni apa, kita boleh tahulah. Gerhana matahari ni apa, galaksi ni apa. Tapi bila sebut aurora, mungkin ni adalah kali pertama kita dengar perkataan aurora. Apa itu aurora? Aurora adalah fenomena berupa cahaya terang yang kelihatan di langit pada malam hari, berbentuk jalur atau tirai yang biasanya berwarna merah, hijau atau ungu. Okey, soalannya, siapakah yang mencipta alam ini? Soalannya, siapakah mencipta alam ini? Yes, betul. Allah lah yang mencipta alam ini. Okey, sekarang kita tengok muka surat 67, erti Al-Alim. Al-Alim bererti maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Okey, kalau orang nama dia Al-Alim, maksudnya dia serba tahulah. Serba tahu. Tapi serba tahu manusia tidak boleh
mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah terperinci, detail. Ya. Okey, kita tengok yang kedua, arti Al-Hakim. Al-Hakim berarti maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana, mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Kadang-kadang kita tanya-tanya, kenapa Allah jadikan nyamuk? Kenapa Allah jadikan khinzir? Kan nyamuk tu membawa penyakit, kan khinzir tu haram dimakan. Apa jawapannya? Yang itu yang kita kena belajar. Jadi untuk tahu berkaitan dengan ilmu sains, kita kena belajar ilmu sains. Okey, tengok muka surat 68. Okey, apakah dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Bila sebut dalil nakli adalah datangnya daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey, apakah dalil naklinya? Datang daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini ada dalil berkaitan dengan bukti bahawa Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Okey. Tengok muka surat 69. Apakah kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Okey. Yang pertama, kita akan berusaha meningkatkan ilmu. Jadi untuk kita nak tahu satu-satu perkara berkaitan dengan satu-satu ilmu, kita akan belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi kita nak tahu secara detail, kita akan belajar secara bersungguh-sungguh. Jadi bila orang yang belajar bersungguh-sungguh itu, dia akan dapat meningkatkan ilmu dia dan dia akan dapat tahu tentang satu-satu perkara itu sedalam-dalamnya. Okey, yang kedua. Dengan kesan, apakah kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim Al-Hakim? Kita akan mentaati perintah Allah. Okey? Dia akan kita akan sentiasa berfikir macam mana cara untuk melipat gandakan ilmu kita. Meningkatkan amalan kita. Silap bukan amal ilmu, meningkatkan amalan kita. Okey? Meningkatkan amalan kita, amalan-amalan yang baik dah. Kemudian kita sentiasa berusaha untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Jadi kalau kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan takut untuk melakukan perkara-perkara yang Allah marah. Kita akan sentiasa melakukan apa juga yang Allah suka. Yang ketiga, kita akan sentiasa redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita demam, Allah bagi kita sakit, tersepak batu, aduh. Itu adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, demam, ya Allah, sakitnya kepala. Itu juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sabar. Bila kita sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tingkatkan darjat kita dan Allah akan beri pahala yang banyak kepada kita. Okey. Dan yang keempat, kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu sebaik-baiknya. Kalau kita pergi ke air terjun contohnya, kita pergi laut contohnya, okey, kita akan rasa segan, rasa bersalah untuk buang sampah merata-rata. Dan kalau kita ada kekuatan yang lebih, kutiplah sampah. Kalau kita nampak sampah, kutip sampah tu dan kita buangkan sampah itu ke tempat yang sepatutnya. Itu adalah sebagai satu tanda atau bukti yang menunjukkan bahawa kita ini seorang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain waktu, minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.